Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam yang pertama Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat beroleh manfaat daripada pembacaan hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada bab yang ke-44 daripada Abwabul Fitan, yang mana pada kali ini Imam Tirmizi membawakan hadis-hadis berkenaan tentang Imam Mahdi, yang kita biasa panggil dengan Imam Mahdi. Maka pada riwayat yang ke-2228, silakan baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, la tadhhabud dunya, tidak akan berakhirnya dunia. La tadhhab ay la tanqadi, tidak akan berakhirnya dunia sehingga menjadi pemerintah kepada orang Arab seorang lelaki, gariskan bawah tu itulah Al-Mahdi. Beliau adalah daripada ahli keluargaku, sabda Nabi, yuwati'u, bertepatan namanya dengan namaku. Maka siapakah Al-Mahdi dan apakah fungsi Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Maka kita tahu turunnya Imam Mahdi dan kemudiannya setelah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, masing-masing pada waktu itu untuk mengamankan seketika dunia. Dunia berada di dalam pembunuhan yang besar-besaran, berada dalam tempoh yang sangat sukar pada waktu itu. Maka pada Arafah, pada baris yang pertama, kata para ulama, yu'lamu minal ahadith, diketahui daripada hadis-hadis bahawa kebanyakan peperangan yang berlaku pada waktu itu adalah di antara orang-orang Islam dan orang-orang Nasrani. Maka Nabi Isa akan turun untuk mengislahkan orang Nasrani, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan beramal dengan syariat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sinni umrih, dan berapakah umur Nabi Isa pada waktu itu, maka ada perbezaan pendapat. Walakin as-sahihah, dan akan tetapi pendapat yang sahih bahawa bahawa umur Nabi Isa di dunia setelah daripada turun di dunia adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Umur Nabi Isa ketika mana turun di dunia untuk membunuh Dajjal adalah umur beliau 40 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris yang terakhir Arafah. Wa yub'atsul Mahdi, sementara Mahdi pula diutuskan untuk mengislahkan orang Islam. Fa ba'da nuzul Isa, selepas daripada turunnya Nabi Isa, maka akan meninggalkan dunia Imam Mahdi dan kembali ke alam akhirat. Maka ini adalah Imam Mahdi yang kita baca. Okey. Kemudian pada Sahara, pada baris yang ketiga, wa qad warada fi ba'dil ahadith, sebahagian riwayat menyebut bahawa Imam Mahdi adalah daripada keturunan Hasan. Wa fi ba'diha, sebahagian riwayat menyebut Imam Mahdi daripada keturunan Husain, salamullahi alaihim ajma'in. Dan sebahagian riwayat yang terpencil menyebut ianya adalah daripada keturunan Abbas. Berkata Ibnu Hajar Al-Haythami, wala munafata bainaha, dan tidak ada dikira pertentangan di antara riwayat-riwayat ini, kerana tidak mustahil berkumpulnya pada satu-satu orang itu nasab keturunan yang pelbagai kerana jarak nenek moyang mereka yang jauh pada waktu itu.
Maka sabda Nabi SAW, beliau adalah daripada kalangan keluargaku, namanya bertepatan dengan namaku. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib dan Abu Sa'id, Ummu Salamah, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 2229. Terus maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, beliau baginda telah bersabda, yali maksudnya akan menjadi pemimpin seorang daripada ahli keluargaku, namanya bertepatan dengan namaku. Qala Asim, berkata Asim, wa hadatsana Abu Salih an Abi Hurairah qala law lam yabqa, kalaulah tidak berbaki daripada usia dunia kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalikal yauma, maka Allah akan memanjangkan hari tersebut, hatta yali, sehingga sempat Imam Mahdi untuk memimpin manusia. Maka Imam Mahdi akan memimpin manusia sebelum Nabi Isa turun. Apabila Nabi Isa turun, maka Nabi Isa lah yang akan memimpin manusia. Riwayat 2230. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, khashina, kami khawatir, an yakuna ba'da nabiyyina, selepas daripada kewafatan nabi kami, hadathun, berlakunya sesuatu perkara yang besar yang kami tak tahu. Maka kata Abu Sa'id, maka kami telah bertanya kepada Nabi Allah, Nabi SAW. Maka baginda bersabda, inna fi ummati, sesungguhnya pada umatku adanya Al-Mahdi. Yakhruju, Al-Mahdi akan keluar, ya'ishu, dan akan hidup, khamsan, selama tempoh 5 tahun, au sab'an, atau 7 tahun, au tis'an, atau 9 tahun. Maka ada riwayat mengatakan beliau selepas muncul, beliau akan memimpin manusia selama 5, 7 ataupun 9. Cuma boleh tambah di situ daripada penulisan Tuhfatul Ahwazi, wa yamliku sab'a sinin min ghairi syakkin, namun dalam riwayat Abu Daud tanpa syak, Imam Mahdi akan memimpin manusia selama 7 tahun. Maka itulah riwayat yang kita biasa dengar, Imam Mahdi akan memimpin manusia selama 7 tahun berdasarkan riwayat Abu Daud. Namun riwayat Tirmizi ada syak. Qala qulna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qulna wa ma dzaka, maka pada waktu itu kami bertanya, apakah tempoh tersebut, 5, 7 dan 9? Maka baginda bersabda, sinin, 7 tahun, 5 ataupun 9 tahun. Qala fayaji'u ilaihi rajul, maka akan datang maka akan datang kepada Imam Mahdi seseorang, dan orang ini akan meminta, ya Mahdi, wahai Mahdi, a'tini, bagilah aku sesuatu. Kata para ulama, lima ta'awwada min karamih wa ihsanih, kerana manusia melihat betapa pemurahnya Imam Mahdi, maka manusia akan mula meminta pada waktu itu kepada Imam Mahdi. Qal, maka bersabda Nabi SAW, fayahthi, maka akan memberi kadar 2 genggam. Al-hatha maksudnya 2 genggam. Maka akan memberi dengan 2 tangan penuh. Fi thawbih, pada pakaian orang tersebut, mastata'a an yahmilah, harta sebanyak mana yang dia mampu untuk bawa. Maka Imam Mahdi akan ambil, bagi dia harta, orang lain minta bagi dia harta, menggambarkan pemurahnya Imam Mahdi. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza, daripada Abu Sa'id, daripada Nabi SAW, dan Abu Siddiq An-Naji, nama penuhnya adalah Bakar bin Ammar, dan dikatakan juga Bakar bin Qais. Bab yang ke-45 berkenaan tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Riwayat 2231. Terus sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya, la yushikanna, amat hampir, an yanzila, bahawa akan turun, fikum, pada kalangan kamu,
ibnu Maryam Isa bin Maryam hakaman sebagai pemerintah, hakaman ay hakiman sebagai pemerintah, muqsita yang adil. Maka apakah yang Nabi Isa buat ketika mana turun? Fayaksirus salib, maka Nabi Isa akan memecahkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh pada waktu itu khinzir. Wa yada'ul jizyah, dan akan menghapuskan cukai-cukai. Wa yafidul mal, dan akan mengalirnya harta sehingga begitu banyak pada zaman Nabi Isa sehingga tidak ada orang yang ingin untuk mengambilnya. Maka selepas Nabi Isa membunuh Dajjal, akan muncullah Ya'juj Ma'juj. Selepas berakhirnya Ya'juj dan Ma'juj, maka selama 40 tahun Nabi Isa akan memerintah, dan pada waktu itu tidak ada sesiapa kecualinya semua orang beriman. Semua orang beriman. Dan pada waktu itu Nabi Isa, kita boleh lihat kepada Sahara, Nabi Isa ibtalun nasraniyah wal hakam bi syariatil Islam. Nabi Isa akan memerintah dengan syariat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-46 berkenaan tentang munculnya Dajjal. Majaa, hadis yang telah datang berkenaan tentang Dajjal. Terus riwayat 2232, daripada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bila dengar nama Nabi banyakkan selawat. Innahu, sesungguhnya, lam yakun nabiyyun, tidak ada lagi nabi, ba'da Nuh, lam yakun nabiyyun, tidaklah seorang pun nabi selepas daripada Nabi Nuh, illa qad anzara, kecuali setiap nabi telah memberi amaran qaumahu, kepada kaumnya, ad-Dajjal, berkenaan tentang Dajjal. Maka kata para ulama pada Sahara pada baris yang ketiga, wa dzalika li'adamil ilmi liwaqti khurujihi lahum hina anzaru. Mereka bagi peringatan kerana pada waktu itu mereka tak tahu bilakah akan munculnya Dajjal. Maka setiap nabi selepas Nuh memberi peringatan kepada kaum dia tentang Dajjal. Maka sabda Nabi, wa inni unzirukumuh, dan aku pun memberi amaran kepada kamu tentang Dajjal. Maka Nabi SAW telah mensifatkan kepada kami tentang Dajjal. Sabda Nabi, la'allahu sayudrikuhu ba'du man ra'ani, kemungkinan akan menjumpai Dajjal sebahagian daripada orang yang pernah melihatku. Maka maksud sebahagian orang yang pernah melihatku akan nampak Dajjal ada dua makna. Boleh tulis. Yang pertama, ala taqdiri khurujihi sari'an, gambaran yang Dajjal tu keluar sangat hampir. Maka tak lama selepas Nabi wafat dia muncul, gambaran begitu. Tapi tidak, Dajjal muncul pada akhir zaman. Dan yang kedua, dalla ala baqa'i Khidir, yang ada orang yang akan berjumpa dengan Dajjal, menunjukkan hidupnya Nabi Khidir, yang mana Khidir pernah berjumpa dengan Nabi dan akan berjumpa dengan Dajjal. Au sami'a kalami, ataupun akan berjumpa dengan Dajjal, orang yang mendengar riwayatku. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah keadaan hati-hati kami ketika pada hari tersebut, ketika mana berjumpa dengan Dajjal? Sabda Nabi, misluha, sama seperti pada hari ini, au khairun, ataupun lebih baik. Maka hati manusia kalaulah baik, maka pada zaman Dajjal pun ia adalah hati yang baik. Maka daripada pertanyaan sahabat ini, pengajaran yang kita boleh dapat, pentingnya setiap daripada kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita, tidak mengotorkan hati kita. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Busr dan Abdullah bin Mughaffal, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada hadis Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali daripada periwayatan Khalid Al-Hazza. Dan siapakah nama penuh Abu Ubaidah bin Jarrah? Nama penuh beliau adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Riwayat 2233. Teruskan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah berdiri di hadapan manusia untuk memberi nasihat.
fa athna 'ala Allah, maka baginda telah memuji Allah dengan pujian yang selayaknya untuk Allah. Thumma dzakarat dajjal, kemudian baginda telah menyebut tentang dajjal, maka baginda bersabda, inni la unzirukumuh, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu tentang dajjal. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi kecuali telah memberi peringatan kepada kaum dia. Walaqad anzarahu, dan sesungguhnya telah memberi peringatan kepada kaum dia Nuh alaihi salatu wassalam. Walakin, dan akan tetapi aku berkata, fihi, berkenaan tentang dajjal, qaulan, satu ungkapan, lam yakulhu, yang tidak pernah disebutkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ta'lamun, ingatlah, ketahuilah, annahu a'war, sesungguhnya dajjal itu bermata satu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Tuhanmu Allah, laisa bi'a'war, tidaklah cacat pada matanya. Maka kata para ulama, iktasara bihadza, Nabi menekankan tentang ini sahaja, li'annahu, kerana kecacatan pada mata, atharum mahsus, adalah sesuatu yang boleh dilihat, yudrikuhu, dan boleh menyedarinya, al-alim wal-ami, sama ada orang yang berilmu ataupun orang biasa. Sebab itu Nabi bagi contoh yang mudah. Ingat, Allah itu tidak a'war, tidak cacat penglihatannya, namun Dajjal itu cacat penglihatan dia. Mana mungkin Dajjal adalah Tuhan. Terus, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Zuhri, maka telah mengkhabarkan kepada Umar bin Thabit al-Ansari, bahawa sesungguhnya telah mengkhabarkan kepadanya sebahagian sahabat Nabi, bahawa Nabi SAW telah bersabda, yauma idzin, pada hari tersebut, linnasi, kepada manusia, wa huwa yuhadziruhum, dalam keadaan Nabi memberi peringatan kepada mereka tentang fitnah. Sabda Nabi, ta'lamun, ketahuilah kamu, annahu lan yara ahadun minkum, sesungguhnya tidak seorang pun daripada kalangan kamu melihat Tuhannya sehinggalah dia meninggal dunia. Maka nak meninggal dunia baru akan berjumpa dengan Allah. Lalu kalaulah Dajjal mengaku dia Tuhan dalam keadaan kamu masih hidup belum mati, maka itu bukan Tuhan. Wa annahu maktubun, dan sesungguhnya tertulis di antara kedua matanya, kafir, yaqra'u, boleh membacanya, man kariha amalah, orang yang membenci perbuatan Dajjal. Siapakah orang yang membenci perbuatan Dajjal boleh tulis, iaitu orang-orang yang beriman. Orang beriman boleh baca. Orang yang membenci perbuatan Dajjal, dia akan nampak tulisan tersebut. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke-6, baris yang ke-5. Berkata sebahagian para ulama, hadhil hurufu ghairu murakkabah, huruf-huruf ini bukanlah tercantum, sebaliknya terpisah. Maka bagaimanakah tertulis? Maka tertulis di antara kedua matanya, kafara, dan semua orang yang membenci perbuatan Dajjal boleh nampak tulisan tersebut, walaupun tak boleh baca bahasa Arab. Riwayat 2236. Terus, tuqatilukumul yahudu, orang-orang Yahudi akan memerangi kamu. Bila tiba masanya, maka orang-orang Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal dan memerangi kamu. Fatusallatuna alaihim, dan kamu akan menang ke atas mereka, menguasai mereka. Hatta yaqulal hajar, sehingga berkatalah batu. Dalam riwayat Muslim menyebut pokok, kecuali pokok gharakat. Maka batu akan menolong orang Islam, berkata, wahai orang Islam, inilah Yahudi di belakangku, faqtulhu, maka bunuhlah ia. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Diletakkan hadis di sini kerana antara pengikut Dajjal yang tegar adalah orang-orang Yahudi. Bab yang ke-47 berkenaan tentang tajuk daripada manakah Dajjal akan keluar. Dajjal keluar daripada mana? Riwayat 2235. Terus, daripada Amr bin Hurais radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, haddatsana, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami seraya bersabda, ad-dajjalu yakhruj, Dajjal akan keluar, min ardin, daripada sebuah tempat, bil masyriq, yang terletak di timur, yuqalu laha, dinamakan tempat itu Khurasan.
Dalam hadis riwayat Muslim menyebut isbahan. Dalam hadis riwayat Muslim, yatba'uhu, akan mengikuti Dajjal aqwamun, sekelompok pengikut, yang mana dalam sebahagian riwayat menyebut daripada kalangan Yahudi Asbahan, yang mana jumlah mereka 70,000 orang. Ka'anna wujuhahum, ini permulaan, maksudnya bila dia keluar dia 70,000 pengikut dia dah sedia, dan bertambah daripada masa ke semasa, seolah-olah muka-muka pengikut Dajjal ini daripada Khurasan dan Isbahan ini, Al-Majan, adalah seperti perisai, Al-Mutraqah, yang pada waktu itu tertutup, maksudnya menggambarkan lepeh bulat wajah mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan sungguh telah meriwayatkannya Abdullah bin Syawzab daripada Abu Tayyah, dan tidak diketahui kecuali daripada periwayatan Abu Tayyah. Bab yang ke-48 berkenaan tentang tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal. Apakah tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal? Riwayat 2236. Teruskan. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-malhamatul uzma, peristiwa peperangan besar. Al-malhamah bermaksud, kita boleh lihat sahara, hiyallati yabqa, ianya adalah peperangan yang dahsyat, yang hanya hidup selepas peperangan itu, min mi'atin, daripada 100 orang hanya satu, nisbah dia. Kalaulah 100 orang, yang berbaki hidup hanya satu. Kalaulah 1000 orang, yang berbaki hidup hanya 10. Dahsyatnya dipanggil al-malhamatul uzma, peperangan yang sangat-sangat besar. Istilahnya adalah the battle of universe. Contohlah, kalau perang dunia pun tak macam tu. Perang dunia bukan semua satu dunia. Ini semua satu dunia berlakunya peperangan. Maka sabda Nabi akan berlakunya al-malhamatul uzma, peristiwa peperangan besar-besaran. Wa fathul Qustuntuniyah, dan pembukaan kota Qustuntuniyah. Wa khurujud Dajjal, dan munculnya Dajjal. Semua ini berlaku dalam tempoh 7 bulan. Lihat kepada Sahara pula, maka Qustuntuniyah adalah ibu kota Rom pada zaman itu. Darul Malikir Rom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Lihat kepada Arafah. Maka dalam riwayat Abu Daud, ada sebuah riwayat dalam riwayat Abu Daud, tukhalifu riwayat al-bab, yang secara zahirnya nampak berbeza daripada riwayat yang ada dalam Tirmizi. Fa inna fiha, kerana dalam riwayat Abu Daud menyebut ketiga-tiga peristiwa ini berlaku dalam tempoh 6 tahun, 6 sinin. Dan kemungkinan bahawa cara untuk memahami kesemua hadis ini adalah bahawa 6 tahun berlalu di dalam peperangan. Al-malhamatul uzma berlarutan selama 6 tahun. Kemudian selepas daripada itu, berlalunya tempoh 7 bulan di antara perkara yang lain, iaitu di antara pembukaan kota Konstantinopel, dan juga munculnya Dajjal. Allahumma salli ala. Dan di dalam riwayat Abu Daud juga ada riwayat bahawa Baitul Maqdis akan Imran akan dipenuhi dengan manusia, dan pada waktu itu Madinah akan kharab, akan kosong daripada manusia. Akan datang masa Madinah kosong daripada manusia, dan Baitul Maqdis dipenuhi dengan manusia. Dan juga wa kharabu Yathrib, maka apabila Madinah kosong, hurujul malhamah, di situ berlakunya peperangan yang sangat besar, sehingga daripada setiap 100 orang, maka yang berbaki hidup hanya 1 orang sahaja. Maka turutan dia adalah berlakunya kekosongan pada Madinah, manusia mula tinggalkan Madinah. Kemudian berlakunya al-malhamatul uzma, kemudian berlakunya pembukaan Konstantinopel, dan kemudian munculnya Dajjal. Maka inilah tanda-tanda munculnya Dajjal. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma salli mana tadi riwayat dia? Okey, baca. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ab bin Jassamah, Abdullah bin Busr, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. 2237. Terus pembukaan kota Konstantiniyah ataupun Konstantinopel menggambarkan ma'qiyamis sa'ah, menggambarkan dekatnya kiamat. Yang mana sekarang ini berada di milik umat Islam, tapi akan kembali dimiliki oleh orang bukan Islam, dan pembukaan tersebut menggambarkan dekatnya kiamat. Maka apakah itu Al-Konstantiniyah? Ianya adalah ibu kota Rom. Tuftahu, ianya akan ditawan ketika mana keluarnya Dajjal, dan Konstantiniyah telah ditawan pada zaman sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Bab yang ke-49 berkenaan tentang fitnah Dajjal. Terus maka Nabi SAW telah menceritakan tentang Dajjal pada suatu hari. Fakhaffada fihi wa rafa'a. Ada dua makna. Makna yang pertama, lihat kepada Sahara. Fakhaffada wa rafa'a bermaksud ay haqqara, Nabi SAW meremehkan Dajjal. Maka Nabi bersabda, dia pada waktu itu cacat matanya, dan ianya pada waktu itu tidak bukanlah Tuhan. Warafa'a pula memberi maksud Nabi SAW azzama. Nabi SAW pada waktu itu menggambarkan besar situasi Dajjal, di mana Dajjal boleh melakukan perkara-perkara luar biasa sehingga berjaya memanipulasi manusia. Maka itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Syaikha, sekejap. Alhamdulillah. Makna yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan tentang ketika mana Nabi menceritakan tentang Dajjal, fa khaffadha wa rafa'a. Makna yang kedua, yakni rafa'a sautah marrah fi bayani ahwali Dajjal wa khaffadha marrah. Nabi SAW ketika mana menceritakan tentang Dajjal bersungguh-sungguh, ada kalanya intonasi percakapan Nabi meninggi, ada kalanya rendah. Maka pada waktu itu Nabi ceritakan tentang Dajjal. Maka kata Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, hatta dhanannahu, sehingga kami menyangka bahawa Dajjal berada pada sebahagian daripada pohon kurma yang berhampiran dengan kami. Qal, berkata perawi, fansarafna, maka kami berlalu pergi meninggalkan Nabi SAW. Kemudian kami kembali kepada Nabi. Fa'arafa dhalika, maka Nabi SAW mengenali. Zalika bermaksud, gariskan bawah itu, kesan ketakutan Dajjal yang ada pada kami. Maka Nabi bersabda, masya'nukum, apa masalah kamu? Qal, maka berkata perawi, kami telah berkata, wahai utusan Allah, zakarta Dajjal, engkau telah menceritakan tentang Dajjal. Fakhaffatta wa rafa'ta, dan engkau telah meninggikan suara dan merendahkan suara, sehingga kami menyangka seolah-olah Dajjal berada pada sebahagian daripada pohon kurma yang berhampiran dengan kami. Maka sabda Nabi, ghairud dajjali akhwafu li alaikum, selain daripada Dajjal yang sebenar-benarnya aku takutkan untuk kamu. Maka Nabi bersabda, in yakhruj, jika Dajjal keluar dalam keadaan aku masih bersama dengan kamu, fa ana, maka akulah hajijuhu, yang akan berhadapan dengannya, melawannya, dunakum, ai dafi'atan ankum, mempertahankan kamu. Sabda Nabi, jangan risau, kalaulah Dajjal keluar waktu aku masih ada, maka akulah yang akan melawan Dajjal. Wa in yakhruj, dan jika Dajjal keluar, walastu fikum, dalam keadaan aku tidak bersama dengan kamu, famru'un, maka setiap orang hajij nafsih, mampu mempertahankan dirinya. Wallah, dan adalah Allah khalifati, sebagai penggantiku,
ala kulli muslim, bagi urusan setiap orang Islam. Maka Nabi menerangkan tentang bentuk Dajjal. Innahu, sesungguhnya Dajjal, syabun, adalah seorang yang muda usianya, qatatun, kerinting rambutnya, ainuhu qa'imatun, matanya masih ada pada tempatnya, matanya walaupun buta tetapi masih ada. Sebab itu qa'imatun, kita boleh lihat pada qawata al-baqiyah fi mawdi'ha, kekal pada tempatnya, sahihah, wa innama dhahaba nadhruha, cuma ada satu matanya yang tak boleh nampak, dia hanya melihat daripada satu mata. Syabihun, orang yang paling hampir dengan Dajjal adalah Abdul Uzza bin Qatan. Siapakah beliau? Lihat kepada Sahara. Pada baris yang kedua, beliau adalah seorang lelaki daripada kabilah Khuza'ah yang telah mati pada zaman jahiliyah lagi. Sabda Nabi, faman ra'ahu, maka barang siapa yang melihat Dajjal daripada kalangan kamu, falyaqra, maka hendaklah dia membaca permulaan daripada suratul Kahfi. Kenapa kena baca suratul Kahfi? Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, li'annahum aidan, kerana ashabul Kahfi, mereka ini juga diuji dengan ujian yang berat, lalu Allah telah pada waktu itu menyelamatkan mereka. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, yakhruj, Dajjal akan keluar daripada tempat yang terletak di antara Syam dan Iraq, dan kita telah belajar, iaitu daripada Khurasan ataupun Isfahan, Fa'atha, maka fa'atha, apakah maksud atha? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, ai afsada, maka Dajjal akan menyebarkan kerosakan di kanan dan kiri yang dia berada. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabda Nabi, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, ilbasu, apakah maksud ilbasu? Ai usbutu, maka berdiri teguhlah kamu, jangan terpengaruh dengan Dajjal. Kulna, kami berkata, wahai utusan Allah, berapa lama Dajjal dekat atas dunia? Maka sabda, selepas dia muncul berapa lama? Sabda Nabi SAW, arba'ina yauman, Dajjal akan ada selama 40 hari. Yaumun, satu hari, kasanatin, tempohnya adalah seperti 1 tahun. Maka lihat kepada Arafah, maka qila innahu taswirun li syiddatil ibtida', gambaran daripada Dajjal itu akan berada seperti setahun pada hari yang pertama, nak gambarkan dahsyatnya ujian yang dibawa oleh Dajjal. Walaysa fil waqi' sanah, dan bukanlah hakikatnya setahun. Wakila inna fi dhalika zaman yakunu takathuf as-sahab wal amtar wal zulmah wala yaran nahar, maka disebut sebagai satu hari seperti 1 tahun, kerana bila Dajjal muncul, maka langit akan menjadi gelap dan tidak kelihatan siang. Maka manusia akan rasa seolah-olah ianya seperti 1 hari, sebenarnya telah berlalu pada waktu itu tempoh yang lama ke atas mereka. Dan 1 hari yang berikutnya adalah seperti 1 bulan, 1 hari yang berikutnya adalah seperti 1 minggu, dan baki hari-hari yang lain adalah seperti hari kebiasaan kamu. Maka berkata perawi, kami telah berkata, wahai Rasulullah, ara'aita, ay akhbirni, maklumkan kepada kami hari yang seperti 1 tahun, adakah cukup bagi kami untuk menunaikan padanya solat 1 hari 5 waktu sahaja? Sabda Nabi, tidak. Walakin ikduru, dan akan tetapi engkau kamu anggaplah berdasarkan kepada waktunya. Anggarkanlah, gunakanlah anggaran untuk solat mengikut pada masanya. Kita lihat para sahabat, Nabi menceritakan tentang Dajjal dan dahsyatnya Dajjal, yang mereka ingat adalah tentang ibadah dan solat. Kita bila cerita tentang akhir zaman, ibadah dan solat itu yang diabaikan. Moga Allah pelihara dan jaga. Kulna, kami berkata, wahai utusan Allah, berapakah kelajuan Dajjal ketika mana berada di atas muka bumi? Maka sabda Nabi, kal ghaithi, seperti mana kelajuan hujan, istadbarat hurrih, yang pada waktu itu ditiup oleh angin. Pada waktu itu Dajjal bergerak dengan laju. Dan zaman kita dah boleh nampak pengangkutan-pengangkutan yang digunakan pada waktu itu adalah laju.
Fayatil qauma, maka Dajjal akan datang kepada sesuatu kaum, fayad'uhum, mengajak mereka untuk beriman kepadanya sebagai Tuhan, fayukadzibunahu, maka kaum ini mendustakan Dajjal, wayarudduna, dan tidak menerima dan menolak kepada Dajjal akan kata-katanya, fayansarifu anhum, maka apabila Dajjal berpaling daripada mereka, fatatba'uhu amwaluhum, maka akan mengikuti Dajjal harta-harta orang yang engkar kepada Dajjal ini, fayusbihun, dan menjadilah mereka dalam sekelip mata, laisa biaidihim syai'un, tidak memiliki sesuatu apa pun. Ini adalah pengaruh yang Dajjal ada. Orang yang tak nak ikut dia, semua menjadi sengsara. Kemudian Dajjal akan datang kepada kaum yang lain, fayad'uhum, dan akan mengajak mereka untuk mempercayai sebagai Tuhan, fayastajibunalah, dan mereka akan menerima akan ajakan Dajjal, wa yusaddiquna, dan membenarkan Dajjal, fayamurus sama, maka Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turun hujan, wa ya'murul arda, Dajjal memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, maka keluarlah tanaman, fataruhu alaihim sarihatahum, dan keluarlah binatang ternakan mereka, dan ketika mana balik menjadi ka'atwal yumakana zura, bonggol binatang ini adalah sangat tinggi, pada waktu itu menjadi sangat berisi, wa amaddihi khawasir, dan sangat berisi tubuh badannya, wa adarrihi, dan sangat penuh susunya, thumma ya'ti, kemudian Dajjal akan datang ke satu tempat, fayaqululaha, dan berkata kepada bumi, akhriji, keluarlah kamu wahai bumi, kunuzaki, semua harta-harta kamu, fayansarifu, maka ketika mana Dajjal berlalu pergi daripada tempat tersebut, fatatba'uhu, maka semua harta-harta daripada bumi yang keluar akan mengikutinya, kaya'asi bin nahal, seperti mana lebah mengikut ratunya. Ya'asi bin nahal maksudnya ratu lebah. Maka gambarannya adalah pada waktu itu banyak dan semua benda mengikut kehendak Dajjal, namun dengan izin Allah, sebagai ujian yang besar untuk manusia. Kemudian Dajjal akan memanggil seseorang, syaban yang muda, mumtali'an syaban yang sangat-sangat muda, fayadribu bisaif, maka Dajjal akan penggal dia, fayaqta'uhu jizlatain, akan belah dia menjadi dua, thumma yad'uhu, dan kemudian akan memanggil dia, fayuqbilu, dan dia akan hidup semula, yatahallal, mengucap yatahallal wajhuh, ceria wajahnya, yadhak, sambil ketawa. Kenapa pada waktu itu dia ceria dan ketawa? Ai pada waktu itu dhahikan bid Dajjal, pada waktu itu menggelakkan Dajjal. Pada waktu itu, dan inilah satu-satunya orang pun yang Dajjal boleh buat begitu. Satu-satunya orang yang Dajjal boleh buat begitu. Para ulama berbeza pendapat siapakah orang ini. Ada yang mengatakan orang ini adalah Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi tak mampu nak mengalahkan Dajjal. Itu sebab itu turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka kita baca, kita tak rasa apa-apa. Tetapi bila berlaku, sebenarnya fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang tak sanggup sengsara dan susah, maka akhirnya al-iyadzubillah mengikut Dajjal. Walaupun mereka tahu itulah Dajjal, mereka tahu, tapi mereka akan ikut Dajjal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, neraka yang Dajjal buat untuk orang yang tak nak ikutnya, hakikatnya itulah syurga kehidupan bahagia. Syurga yang Dajjal tunjukkan untuk pengikut dia, hakikatnya itulah neraka yang penuh dengan sengsara. Maka sebenarnya Allah berikan kepada Dajjal untuk menguji manusia. Fabainama huwa kadzalika, ketika mana begitulah keadaan Dajjal, idhabata, maka turunlah Nabi Isa anak lelaki kepada Maryam, bisyarqai Dimashq, di timur Damsyik, di menara putih, baina mahrudataini, memakai dua pakaian. Mahrudatain, lihat kepada qawata, ay syiqqataini au hullataini, dua pakaian. Dua pakaian. Ada yang mengatakan mahrudatain adalah pakaian yang diwarnakan dengan za'faran. Maka pada waktu itu warna pakaian Nabi Isa adalah seperti za'faran. Ada yang mengatakan begitu. Afwan, minta maaf.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabda Nabi SAW, wadi'an yadah, dan Nabi Isa akan turun sambil meletakkan tangannya di atas sayap malaikat, dua malaikat. Maka Nabi Isa bila turun, dua malaikat akan bawa Nabi Isa turun sambil Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Itu yang kita nampak banyak dalam movie. Mereka cuba tiru style Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka cuba meniru cara Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Iza ta'ta'a ra'sah, apabila Nabi Isa menundukkan kepalanya, qatara, maka menitislah air. Wa idza rafa'a, dan apabila mengangkat kepalanya, tahaddara minhu jumman kallu'lu', maka akan berguguranlah daripadanya pada waktu itu seperti mutiara-mutiara. Seperti mutiara-mutiara akan berguguran. Sebab itu jumman, apakah maksud jumman? Pada baris yang ketiga Sahara, al-lu'lu'us sighar, yang mana mutiara-mutiara kecil yang diperbuat daripada seperti perak akan berguguran. Bila Nabi Isa turun, berguguran mutiara daripada dirinya. Bersabda Nabi lagi, wala yajidu, dan tidaklah menghidu bau nafas Nabi Isa seorang pun dalam Sahara pada baris yang keempat, ay minal kuffar kama huwa fi riwayah. Tidak seorang pun orang yang tidak beriman pada waktu itu menghidu nafas Nabi Isa kecuali pasti mati. Warihu nafasih, dan nafas Nabi Isa boleh dihidu sejauh mata memandang. Pada waktu itu daripada jauh. Siapa yang menghidu nafas Nabi Isa akan mati jika tidak beriman. Qala, sabda Nabi lagi, fayatlubuhu, maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Isa akan mencari Dajjal. Dajjal yang nampak power sangat tu, dia akan lari daripada Nabi Isa sebab dia tahu Nabi Isa akan membunuh dia. Hatta yudrikahu, sehinggalah Nabi Isa berjaya mendapatkan Dajjal bibabiluddin, di tempat yang dikenali sebagai Bab Lut. Di manakah Bab Lut? Maka pada Qawata, pada baris yang keempat daripada bawah, Maudi'um bisyam, ianya adalah satu tempat di Syam, secara tepat ianya terletak di Palestin. Maka di tempat Bab Lut, maka pada waktu itu Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Fayaqtuluh, maka Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Qal, bersabda Nabi, fayalbathu kadzalika ma syaa Allah, dan Nabi Isa akan tinggal untuk tempoh beberapa ketika. Nabi Isa akan tinggal untuk tempoh beberapa ketika. Qal, kemudian sabda Nabi SAW lagi dalam hadis riwayat Tirmizi ini, thumma yuhillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, an hawis ibadi, maka hendaklah Nabi Isa pada waktu itu membawa. Apakah maksud hawis? Aidummahum ilaih waj'alhu lahum hirza, maka selamatkanlah hamba-hambaku. Kemana nak bawa para orang-orang beriman? Ila Tur, menuju ke Bukit Tur. Allah perintahkan Nabi Isa untuk bawa orang beriman dan tentera dia menuju ke Bukit Tur. Maka firman Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku qad anzaltu, ingin menurunkan ibadan li, hamba-hambaku, la yadan, tidak ada kekuatan, li ahadin, kepada seorang pun, biqitalihim, untuk melawan mereka. Dan inilah Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah mereka dalam hadis yang lain sangat ramai. Satu orang manusia, nisbah jumlah Ya'juj Ma'juj yang ada adalah 1000 orang. Satu orang manusia, Ya'juj dan Ma'juj adalah 1000 orang. Jumlah mereka sangat-sangat ramai. Maka bila Allah nak keluarkan mereka, Allah suruh Nabi Isa membawa orang beriman ke Bukit Tur. Wa yab'atsullahu, dan Allah telah menghantar Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda kiamat. Lalu kita nampak turutan berlaku al-malhamatul uzma, kemudian pembukaan kota Konstantiniyah, kemudian munculnya Dajjal. Sebelum daripada itu Imam Mahdi dah keluar sebelum Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa, dan kemudian daripada sini kita nampak selepas Nabi Isa membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini Al-Quran gambarkan
Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka daripada setiap tempat yang tinggi, yansilun, akan meluncur turun dengan laju. Yang mana kita nampak kadang-kala dalam sebahagian movie, contohnya pada waktu itu mereka gambarkan, contohnya dalam cerita yang lama Lord of the Rings, bagaimana bila keluarnya pada waktu itu gambaran yang mereka cuba gambarkan, Dajjal ni begitu banyak pada setiap tempat yang tinggi. Pada waktu itu ada mereka dan mereka akan keluar dalam keadaan berlari dengan laju. Dah beribu tahun mereka terkurung di belakang tembok Nabi Zulkarnain. Maka bila mereka keluar, jumlah mereka sangat banyak dan laju pergerakan mereka. Maka Nabi SAW berikan perumpamaan tentang berapakah jumlah mereka. Wa yamurru awwaluhum, kita sambung kemudian insya-Allah. Ada pukul 3, para pelajar pun nak berehat. Terima kasih kepada semua. Kita sambung lagi pada pertemuan yang lain. Moga yang baik daripada Allah, yang sempurna hanyalah dengan ketentuan Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa esok jam 12 tengah hari insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.